Bismillahirrahmanirrahim. Salam SMKDKP, penggerak pembelajaran bermakna, bersama meningkatkan kualiti, mencapai kecemerlangan dan terbilang. Salam ABC 2.0, hashtag up the goal. Okay, apa khabar anak-anak semua? Saya Puan Hajah Nurmani David Abdul Rahman, merupakan pengetua SMK Datuk Kelana Putra, dan saya yakin dan pasti kalau anak-anak yang telah bersekolah pada tahun 2020 sudah tentulah mengenali diri saya. Cuma bagi anak-anak tingkatan 1, mungkin inilah pertama kali melihat muka pengetua SMK Datuk Kelana Putra, ya. So, apa khabar anak-anak? Saya harap semuanya sihat, dan saya harap anak-anak dengar apakah pesanan yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak semua tentang pembelajaran PDPR. Okey, untuk makluman anak-anak, bermula daripada 20 Januari, dan juga saya rasa ini sesuai juga untuk dapat maklum daripada para ibu bapa, bermakna bermula daripada 20 Januari pembelajaran secara PDPR memang telah berlaku. Bermakna untuk makluman ibu bapa, ia telah bermula daripada 20 hari bulan Januari 2021 lagi. Tetapi bermulanya 22 Februari, iaitu hari Isnin yang lepas, maka pembelajaran PDPR jadualnya telah berubah. Bermakna di sini dia mengikut jadual waktu kelas anak-anak semua, iaitu bermula pukul 7.30 pagi sehinggalah pukul 2.30 petang. Maksud di sini sama macam waktu ataupun pembelajaran di sekolah yang secara bersemuka, dan waktu rehatnya hanyalah pada pukul 10.30 hingga pukul 11. Okey. Jadi untuk makluman anak-anak semua, jadual waktu PDPR merangkumi peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran dan juga tutorial yang dilaksanakan dalam tempoh masa seminggu persekolahan. Bermakna setiap minggu ada jadualnya daripada hari Isnin hinggalah hari Jumaat, dan ianya bermula daripada pukul apa dia anak-anak? Pukul 7.30 pagi hinggalah pukul 2.30 petang. Okey, sehubungan dengan itu, untuk makluman anak-anak, guru subjek telah diperuntukkan masa pengajaran dan pembelajarannya setiap hari. Okey, untuk pengajaran dan pembelajaran, dan juga untuk masa tutorial anak-anak. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan masa peruntukan PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran, dan apakah masa yang diperuntukkan untuk tutorial? Okey, ini dia anak-anak, ya. Yang dikatakan masa peruntukan PDP dan juga masa peruntukan tutorial ialah sekiranya masa yang diperuntukkan, contohnya 2 waktu, ataupun anak-anak contohnya belajar sains tu hari tu 2 waktu ataupun 60 minit, maka guru anak-anak ataupun guru subjek anak-anak akan mengajar selama 30 minit yang pertama, ya. Mungkin secara Microsoft Teams ataupun menggunakan Google Meet, ataupun mungkin dia download video dan sebagainya. Okey, dan 30 minit itu lagi selepas itu adalah masa yang diperuntukkan untuk tutorial. Tutorial ini berbentuk mungkin cikgu-cikgu kamu akan memberikan latihan, dan kamu perlu menyiapkan latihan dalam tempoh masa 30 minit. Ataupun mungkin juga kamu perlu download bahan-bahan sekiranya tidak ada capaian internet. Dan bila telah di-downloadkan bahan-bahan tersebut, ataupun guru kamu WhatsApp bahan-bahan tersebut, dan kamu perlu menjawab soalan tersebut, itu yang dikatakan peruntukan masa untuk tutorial. Dan untuk makluman anak-anak, sekiranya masa peruntukan sebanyak 90 minit ataupun 3 waktu pembelajaran, contohnya hari tu kena belajar fizik 3 waktu, okey, ataupun 90 minit.
Jadi guru-guru anak-anak akan memperuntukkan 30 minit untuk pengajaran dan pembelajaran, dan selepas itu 30 minit lagi untuk anak-anak. Mungkin diperlukan untuk membuat latihan yang diberikan oleh guru-guru, mungkin dalam bentuk WhatsApp dan sebagainya, ataupun anak-anak perlu download. Okey, dan 30 minit itu lagi nanti guru-guru akan berbincang dengan anak-anak untuk membuat rumusan daripada pembelajaran itu tadi, ya, daripada pengajaran dan pembelajaran itu tadi. Mungkin kalau tidak secara Google Meet ataupun secara online, guru-guru kamu akan membuat secara rumusan dengan bersoal jawab melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okey. Saya juga ingin menjelaskan kepada anak-anak semua tentang PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah, ya. Apa yang dikatakan PDPR secara atas talian ataupun online, ataupun apa yang dikatakan PDPR secara offline ataupun luar talian, dan apa yang dikatakan PDPR secara luar kawasan ataupun offsite. Okey. Untuk pengetahuan anak-anak semua ataupun ibu bapa yang mendengar taklimat saya ini, PDPR secara dalam talian ialah ianya berlaku apabila terdapat capaian internet dan menggunakan peranti yang membolehkan murid-murid belajar secara masa sebenar. Katalah masa yang diperuntukkan 7.30 pagi sampai 8.30 pagi, bermakna anak-anak belajar secara online, maybe secara Google Meet ataupun Microsoft Teams, bermakna anak-anak belajar mengikut masa yang ditetapkan. Okey. Dengan menggunakan contohnya melalui Pelantar Delima ataupun EduWeb TV, ataupun anak-anak menggunakan guru-guru mengajar menggunakan Google Meet ataupun Microsoft Teams, ataupun melalui permainan video, klip audio, e-buku ataupun e-book, ataupun melalui rakaman ataupun tugasan dalam talian. Okey, itu tentang PDPR secara dalam talian. Okey, apa pula yang dikatakan PDR di luar talian? Okey, untuk makluman anak-anak, PDR secara luar talian ialah ia berlaku tanpa capaian internet, tetapi murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, komputer riba, tablet, telefon pintar, ataupun menggunakan buku teks, ataupun menggunakan modul dan lain-lain. Okey, pendekatan boleh dilaksanakan seperti berikut. Anak-anak boleh download bahan-bahan PDP ataupun mungkin download dalam bentuk video. Cikgu mungkin sampaikan dalam bentuk video dan anak-anak perlu download dan anak-anak perlu saksikan video tersebut, ataupun mungkin secara slide ataupun nota, ataupun latihan yang telah anak-anak muat turun melalui sama ada kalau guru menyuruhkan anak-anak download menggunakan Pelantar Delima, maka downloadlah menggunakan Pelantar Delima, ataupun apa saja aplikasi media sosial yang telah cikgu anak-anak sediakan bahan-bahannya. Ataupun anak-anak juga mungkin boleh muat turun apabila ada capaian internet. Okey, itu dikatakan PDPR secara luar talian. Dan akhir sekali, apakah yang dikatakan PDPR secara offsite? Okey, untuk makluman anak-anak ataupun ibu bapa, PDPR secara offsite ialah apabila ia berlakunya di pusat komoditi ataupun kiranya berlaku bencana, contohnya banjir ke, berlaku kebakaran, dan anak-anak terpaksa menduduki di tempat kediaman sementara, maka itu yang dikatakan pembelajaran secara offsite. Okey, maksudnya pembelajaran itu akan dilakukan di pusat komoditi ataupun di pusat-pusat orang kata perpindahan sementara sekiranya berlaku bencana. Okey, saya juga ingin mengingatkan kepada anak-anak semua bahawa kehadiran untuk kelas PDPR ini adalah wajib. Okey, untuk anak-anak, bukannya anak-anak leka di luar sana di rumah masih tidur. Okey, mungkin masih leka dengan menggunakan gadget-gadget
dan tidak mengikuti kelas PDPR. Itu dikira anak-anak tidak hadir ke sekolah dan dikira untuk kehadiran anak-anak sepanjang tahun 2021. So, anak-anak wajib mengikuti kelas PDPR, daripada 7.30 pagi hinggalah pukul 2.30 petang. Dan waktu rehat anak-anak pada pukul 10.30 hingga pukul 11. Waktunya sama macam anak-anak belajar secara bersemuka di sekolah. Anak-anak, jangan sia-siakan waktu untuk belajar ini walaupun secara PDPR. Jangan berlengah-lengah kerana belajar adalah bekalan anak-anak untuk menuntut ilmu, bagi menjamin masa depan anak-anak supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran, seterusnya dapat melangkah keluar sana, insya-Allah masuk ke Menara Gading atau ke mana-mana institusi pengajian tinggi ataupun swasta, di mana ilmu ini adalah penyuluh hidup anak-anak. Sekian anak-anak, jumpa nanti untuk insya-Allah anak-anak akan belajar secara bersemuka pada 5 April 2021. Dan kita akan bertemu di SMK Datuk Kelana Putra Lengging. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian anak-anak. Bye bye.